Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk tugasan 2 iaitu rancangan pengajaran harian. Okey, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya Wan Muhammad Akif bin Wan Ahmad Sukri. Ahli kumpulan saya Nur Aliyah Humaira binti Muhammad Nur, Afikah binti Muhammad Najmuddin, Aida Liana binti Samsudin. Okey, untuk rancangan pengajaran harian kami memilih subjek matematik untuk mengajar di tingkatan 1 Cempaka. Masa kelas ini ialah pada 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Okey, untuk tajuk kami memilih matematik tingkatan 1 bab 9 iaitu poligon asas. Standard kandungan ialah 9.1 poligon. Okay, untuk standard pembelajaran, yang pertama ialah murid boleh menyatakan hubungan kait antara bilangan sisi, bucu dan penjuru poligon. Yang kedua, murid boleh melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkan bucu yang telah dilabel. Okay. Untuk aktiviti pada fasa permulaan, aktiviti pelajar ialah yang pertama, guru dan murid membaca bersama-sama surah Al-Fatihah dan doa belajar. Yang kedua, murid diterangkan apa itu poligon serta dikenalkan jenis-jenis poligon berdasarkan bilangan sisi poligon tersebut. Yang ketiga, pelajar menjawab dengan menamakan bentuk poligon yang mereka ketahui. Sebagai contoh, segi empat, pentagon dan sebagainya. Okey. Untuk fasa permulaan ini, bahan bantu mengajar yang digunakan yang pertama ialah gambar-gambar bentuk poligon, di mana kami melabel ini sebagai lampiran 1. Yang kedua, nama jenis-jenis bentuk poligon, lampiran 2 dan jadual yang berkaitan dengan bilangan sisi, bucu dan penjuru, iaitu lampiran 3. Untuk nilai murni pada fasa permulaan ini, kami ingin mengasah kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis para pelajar. Dan strategi PMP yang kami gunakan ialah teknik soal jawab. Okey, seterusnya saya akan bagi ke kawan saya yang seterusnya. Okey, untuk fasa perkembangan, pertama sekali murid akan dibahagikan kepada 6 kumpulan untuk menjalankan aktiviti 1. Aktiviti 1 di mana setiap kumpulan dibekalkan dengan lampiran 1, lampiran 2 dan lampiran 3 serta gunting, gam dan kad manila. Jadi, murid akan mendengar arahan daripada guru dan murid akan diberi masa 10 minit untuk menjalankan aktiviti ini. Jadi, murid akan memotong gambar bentuk poligon pada lampiran 1 dan nama bentuk-bentuk poligon pada lampiran 2. Seterusnya, murid akan memadankan gambar dan nama di atas kad manila dengan berpandukan jadual pada lampiran 3. Seterusnya, selesai aktiviti 1, murid akan berbincang tentang hasil kerja mereka bersama guru dan memberi pendapat tentang hasil kerja mereka. Jadi murid akan diterangkan oleh guru bahagian bucu dan penjuru dalam sesuatu poligon merujuk kepada poligon seperti pentagon. Contohnya, bucu ialah titik pertemuan dua sisi dan penjuru ialah garis yang menghubungkan dua bucu yang bukan bersebelahan. Seterusnya, murid diarahkan oleh guru untuk meneruskan aktiviti kedua. Aktiviti kedua adalah dalam kumpulan, murid dikehendaki berbincang untuk menentukan bilangan sisi, bucu dan penjuru bentuk-bentuk poligon yang dibekalkan dan dicatatkan ke dalam manila kad yang disediakan. Murid mencatat dan membuat rumusan tentang bilangan sisi, bucu dan penjuru poligon dari aktiviti 1. Seterusnya, murid akan melekatkan di papan tulis. Diwakil setiap pulang untuk membentangkan hasil kerja masing-masing. Jadi, untuk fasa perkembangan, bahan bantu mengajar adalah gunting dan gam kerana lampiran 1, 2 dan 3 telah disebutkan pada fasa permulaan kelas.
Seterusnya, nilai murni yang terlibat adalah berhati-hati kerana murid-murid perlu sangat berhati-hati dalam menggunakan gunting dan nilai kerjasama kerana mereka akan bergerak dalam kumpulan. Strategi P dan P adalah pembelajaran kooperatif, memandangkan aktiviti yang terlibat adalah secara dalam kumpulan dan aktiviti inquiry dalam kumpulan. Okay, seterusnya adalah fasa penutup. Pada fasa penutup, hasil kerja pelajar dipantau dan disemak oleh guru. Pelajar bersoal jawab dengan guru tentang apa yang mereka faham berkaitan dengan poligon dan guru menolong pelajar membuat kesimpulan. Jadi, pelajar diberi lampiran 4 sebagai latihan penggayaan dan pengukuhan. Murid dan guru membaca doa habis belajar dan surah Al-Ars. Jadi, bahagian penutup, bahan bantu mengajar adalah lembaran kerja iaitu lampiran 4. Nilai murni yang terlibat adalah yakin pada diri sendiri dan strategi yang terlibat adalah soal jawab. Jadi, akhir sekali untuk refleksi, hasil daripada aktiviti 1 dan juga 2, 30 daripada 36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan penggayaan atau pengukuhan. Okey, kita boleh tengok di sini kita ada lampiran 1, di mana lampiran 1 adalah bentuk-bentuk poligon yang akan digunting dan ditampalkan, dipadankan bersama dengan lampiran kedua. Di mana lampiran kedua kita ada nama-nama poligon. Jadi semua ni akan digunting dan dilekatkan pada manila card bersesuaian dengan jadual pada lampiran 3. Iaitu lampiran 3 ni adalah asas untuk membuat untuk kita salin pada manila card dan dilekatkan dengan gambar-gambar serta nama poligon. Dan ada juga bilangan bucu dan penjuru. Dan akhir sekali adalah lampiran 4 iaitu lembaran kerja. Itu satu rancangan harian kepada justifikasi. Kemudian kita akan masuk kepada justifikasi pemilihan aktiviti PDP. Berdasarkan aktiviti pertama, iaitu menjalankan aktiviti kumpulan berdasarkan prosedur dan arahan. Pelajar tidak akan merasa bosan mendengar sesi pembelajaran sahaja. Kerja juga akan menjadi lebih mudah dan semua pelajar tidak akan terlepas daripada membuat keputusan dengan kewujudan seorang ketua kumpulan. Seterusnya, berdasarkan aktiviti kedua iaitu membuat perbincangan untuk menentukan bilangan sisi, bucu dan penjuru bagi bentuk-bentuk poligon, pelajar perlu mengaplikasikan pengetahuan sedia ada berdasarkan pengajaran sebelumnya dan akhir sekali melalui aktiviti pembentangan hasil kerja di hadapan kelas. Keberanian dan kemahiran komunikasi pelajar dapat diasah dan ditingkatkan. Seterusnya, bagi justifikasi pemilihan kaedah, kaedah pertama ialah secara soal jawab untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Persekitaran interaktif dalam bilik darjah dapat memotivasikan pelibatan pelajar secara aktif selain dapat membantu membina keyakinan pelajar. Kaedah seterusnya ialah kaedah pembelajaran kooperatif untuk dapat memupuk semangat kerjasama antara satu sama lain dalam menyiapkan tugasan atau projek. Kaedah ini amat sesuai dilakukan memandangkan pelajar-pelajar tersebut mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran yang berbeza. Setiap ahli kumpulan akan saling bergantungan secara positif dan menyumbang kepada aktiviti kumpulan. Kaedah terakhir ialah aktiviti inquiry dalam kumpulan dengan menanam rasa ingin tahu dalam diri pelajar. Penerapan kaedah ini bertepatan dengan kehendak pembelajaran abad ke-21 kerana mampu mengembangkan kemahiran dan disiplin intelek pelajar. Apabila pelajar menghadapi situasi yang membangkitkan persoalan, mereka secara semula jadi akan bermotivasi untuk mencari jawapan yang berpunca daripada rasa ingin tahu mereka. Sekian daripada guru kami.